Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Cikgu Kang In Ho, nama Melayu dia ialah Cikgu Firdaus. Senang orang kita nak faham. Dia seorang cikgu yang baru dilantik di daerah Mujin atas cadangan profesornya iaitu Profesor Kim. Cikgu Firdaus ditempatkan di sekolah anak-anak istimewa iaitu pelajar cacat pendengaran dan bisu. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, dia mengalami kemalangan kecil. Kemudian, keretanya dibawa ke bengkel. Di bengkel, keretanya sekali lagi mengalami kerosakan teruk kerana dilanggar oleh seorang wanita muda. Wanita itu bernama Eugene. Nama Melayunya ialah Cik Haliza. Dia merupakan seorang aktivis hak asasi manusia di daerah Mujin. Disebabkan kereta Cikgu Firdaus tidak boleh digunakan, maka Cik Haliza menghantarnya ke sekolah. Ketika sampai di hadapan sekolah, Cik Haliza memberikan kad perniagaannya. Jika ada masalah, boleh menghubunginya. Sesampainya di sekolah, Cikgu Firdaus memerhatikan sekolah itu dan berasa bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan pelajar-pelajar di sini. Kemudian dia pergi ke pejabat pentadbir atau bilik pengetua untuk melapor diri. Nama Melayu pengetua itu ialah Tuan Jamil. Tuan Jamil mempunyai kembar seiras yang juga merupakan cikgu dan pentadbir di sekolah tersebut. Namanya ialah Tuan Jamal. Mereka berdua merupakan orang yang dihormati dan disegani oleh penduduk di Mujin kerana mereka banyak melakukan derma untuk penduduk dan pembangunan gereja. Cikgu Firdaus mengajar subjek pendidikan seni. Pada hari pertama, dia mengajar melukis buah epal. Sepanjang kelas tersebut, dia melihat 3 pelajar yang agak pelik. Oleh itu, dia pun memberi perhatian lebih kepada mereka bertiga. Ketika habis kelas, dia pun masuk ke bilik guru dan sempat berborak dengan cikgu yang bernama Cikgu Jupri. Cikgu Jupri memberitahu keadaan pelajar-pelajar di sini. Pada hari itu, Cikgu Firdaus cuba menyiasat latar belakang ketiga-tiga pelajarnya. Dia balik malam. Dia ingin tahu masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Ketika hendak balik di asrama tersebut, Cikgu Firdaus mendengar jeritan terseksa seorang kanak-kanak. Dia cuba mendekati suara jeritan tersebut, tetapi dia dihalang oleh pengawal keselamatan yang bekerja di situ. Menurutnya, pelajar-pelajar tersebut sebenarnya hanya jeritan untuk berseronok-seronok. Biasalah, budak-budak. Dalam babak lain, Cikgu Firdaus menemui pengetua. Ketika sampai, dia bersama dengan pegawai polis. Nama dia ialah Inspektor Syab. Dia baru sahaja menerima rasuah daripada pengetua. Polis itu sempat mengajak Cikgu Firdaus untuk berfoya-foya di kampung itu. Babak seterusnya memaparkan seorang pelajar, Minju, ditampar dan didera seolah-olah penjenayah besar. Dia dipukul dengan teruk atas kesalahan keluar asrama. Cikgu Firdaus melihat kejadian itu. Cikgu Jupri berhenti memukul. Mungkin dia masih segan dengan cikgu baharu. Selepas itu, ketika sedang berjalan balik, dia terpandang seorang pelajar sedang termenung duduk di tingkap bangunan. Kedudukannya agak berbahaya. Cikgu Firdaus terperanjat lalu bergegas ke atas untuk menyelamatkannya. Ketika hendak menyelamatkannya, pelajar itu ketakutan. Ia trauma dengan lelaki. Dia sangat takut. Selepas menyelamatkannya, pelajar itu memegang bajunya lalu membawa cikgu itu ke satu tempat. Sesampai di tempat itu, Cikgu Firdaus agak terkejut melihat penderaan oleh seorang wanita terhadap seorang pelajar lelaki namanya Minshu. Kepala Minshu itu dicelup ke dalam air sehingga hampir lemas. Cikgu Firdaus pun terus menyelamatkan pelajar itu. Lalu bertanya, apa yang anda lakukan? Jawab wanita itu, saya berikan sedikit hukuman. Lalu, Cikgu Firdaus bertanya lagi, siapa anda sehingga boleh memberi hukuman sedemikian? Wanita itu menjawab, saya Yun Jae, nama Melayu dia Kak Julia, seorang pentadbir sekolah tersebut. Dia yang menguruskan pelajar-pelajar sekolah di luar waktu pembelajaran. Dia ibarat warden asrama, tapi anda mencelup kepala pelajar ini di dalam air. Ini hukuman yang keterlaluan. Adakah kamu gila? Boleh mati pelajar ini. Cikgu Firdaus pun membawa kedua-dua pelajar ini ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Cikgu Firdaus menghubungi Cik Haliza untuk mendapatkan bantuan. Mereka bertemu di hospital. Cik Haliza mengklasifikasikan kes tersebut sebagai kes penderaan dan ia melanggar hak asasi manusia. Cik Haliza cuba memberitahu kepada ibu bapa pelajar Yondu, tetapi ia anak yatim piatu. Selepas kejadian itu, Cikgu Firdaus melaporkan perkara tersebut kepada pengetua. Pengetua berjanji perkara itu tidak akan berlaku lagi. Pengetua itu agak terkejut mendengar kedua-dua pelajar tersebut telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Namun demikian, Cikgu Firdaus berjanji akan membawa pulang ke asrama selepas dirawat. Pengetua juga memaklumkan bahawa Cik Julia berhasrat untuk meminta maaf kepada pelajar yang dihukum itu. Tambahnya lagi, pengetua juga telah memberi amaran keras kepada Cik Julia agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Babak berikutnya, di kelas pelajar wanita itu mula akrab dengan Cikgu Firdaus. Pelajar ini mula mesra dan merasai keriangan dalam hidup. Seorang pelajar lagi, Yondu, belum dikeluarkan dari hospital. Cik Haliza berasa curiga tentang keadaan kanak-kanak tersebut. Lalu berbincang dengan Cikgu Firdaus. Cik Haliza memberitahu Cikgu Firdaus bahawa Yondu mengaku telah dirogol oleh pengetua. Katanya, kanak-kanak tidak dapat melawan orang dewasa untuk menyelamatkan diri daripada dirogol. Pada mulanya, Cikgu Firdaus tidak percaya dan bertanya, siapa yang memberitahumu?
Adakah kamu sedang mabuk? Berapa botol yang engkau minum? Tetapi Cik Haliza memberi reaksi serius. Kemudian, dia memberikan catatan nota yang ditulis oleh Yondu. Dalam nota tersebut tercatat, dia pukul saya apabila saya berkata, jangan. Kata Cik Haliza lagi, keadaan itu tidak hanya berlaku pada Yondu sahaja, malah ramai pelajar lain menerima nasib yang sama. Pelakunya juga bukan seorang, tetapi ada beberapa orang. Cikgu Jupri turut meliwat pelajar lelaki. Maknanya, sekolah itu tempat penderaan seksual secara berkumpulan. Mendengar penjelasan Cik Haliza, Cikgu Firdaus mencadangkan untuk membuat laporan polis. Tetapi Cik Haliza meragui polis di Mujin. Kerana sebelum ini ada pelajar buat laporan polis tetapi dihantar balik ke sekolah tanpa ada tindakan dikenakan terhadap sekolah tersebut. Nampaknya polis juga telah dirasuah. Sebenarnya pelajar itu diugut. Mendengar cerita itu, dia terbayang dengan senyuman miang polis di sekolah. Ini mengukuhkan kesimpulan bahawa polis telah menerima rasuah. Oleh sebab tidak mempercayai pihak polis, kanak-kanak tersebut dibawa ke Pusat Hak Asasi Manusia Mujin untuk mendapatkan keterangan. Cik Haliza membuat rakaman video untuk mendapatkan keterangan Yondu melalui perantara bahasa isyarat oleh Cikgu Firdaus. Soalan pertama ialah ceritakan kepada kami bagaimana dia merogol Yondu. Dia pun menceritakan bahawa dia dirogol ditandas dengan ganas. Mendengar cerita itu, Cikgu Firdaus teringat kejadian pada malam itu. Itu sebenarnya jeritan seorang kanak-kanak dirogol. Mendengar cerita itu, Yuri juga menceritakan bahawa dia juga telah dirogol oleh pengetua tersebut. Dia dirogol di bilik pengetua pada waktu malam ketika hujan sedang turun. Tetapi Yuri tidak dapat meneruskan ceritanya, lalu Cik Haliza memeluknya. Kemudian, Yondu melengkapkan cerita bahawa dia melihat kejadian Yuri dirogol. Namun, pengetua berjaya menangkap Yondu dan dia diugut bunuh jika memberitahu orang lain. Dalam babak lain, Minshu dipukul teruk oleh Cikgu Jupri kerana telah membocorkan rahsia. Dia dipukul separuh mati seperti penjenayah besar. Pengetua diam tidak berkata apa. Ketika hendak memukul dengan stik golf, pengetua hanya berkata, ini bilik pengetua. Jangan pukul di sini. Ketika Cikgu Jupri hendak keluar bilik, Cikgu Firdaus tiba untuk memberikan bunga yang ada pasu untuk pengetua. Tetapi melihat keadaan Minshu, tanpa berfikir panjang, dia pun memukul kepala Cikgu Jupri itu dengan pasu bunga. Puas hati dia. Selepas kejadian itu, Minshu dibawa ke Pejabat Hak Asasi Manusia di Mujin untuk merakamkan keterangannya. Cikgu Firdaus berjanji untuk menghukum mereka yang bersalah. Minshu pun menceritakan segalanya. Katanya, kejadian bermula apabila dia dan adik lelakinya diajak ke rumah Cikgu Jupri. Di rumah itu, mereka berdua diliwat. Dia tidak dapat melawan. Jika melawan dan cuba lari, dia akan dipukul separuh mati sepanjang malam. Pendedahan kes rogol yang ditayangkan secara langsung itu menggemparkan seluruh warga Korea Selatan. Pegawai polis di daerah Mujin, Inspektor Sharp yang menerima rasuah dari tertuduh tidak ada pilihan lain melainkan terpaksa menangkap Tuan Jamil dan Jamal. Polis yang rasuah itu terpaksa mendengar desakan awam untuk menangkap mereka. Sepanjang perjalanan ke balai polis, Tuan Jamil dan Jamal itu pelik dan berkata, sampai hati engkau menangkap kami selepas kami merasuah kamu sejak sekian lama. Inspektor Sharp hanya mendengar bebelan itu. Dalam perjalanan itu juga, mereka menafikan tuduhan rogol itu. Kata mereka, mana mungkin kami melakukan perbuatan terkutuk itu. Kami ini hamba Jesus yang baik. Kami sering melakukan kebajikan untuk kanak-kanak. Kata polis itu, jangan bimbang, Jesus akan melindungimu. Katanya lagi, kita semua terancam jika kita kalah dalam kes ini. Kita semua akan kehilangan kerja. Jadi gunakan semua kawan-kawan yang kamu rasuah sebelum ini. Pegawai pendidikan daerah, peguam, hakim, doktor pakar dan sebagainya. Malah, kamu ada rakan profesor. Gunakan mereka sebaik mungkin. Tiba hari pertama perbicaraan. Di luar mahkamah, ada perhimpunan daripada kedua-dua pihak. Pihak pengetua ialah orang disayangi di Mujin. Mereka berdua telah banyak membantu membangunkan gereja dan banyak membantu masyarakat di daerah Mujin sejak bertahun lamanya. Sudah pasti ramai yang menyokongnya. Para penyokong berkata, jangan maafkan mereka yang memfitnah pengetua kami. Di dalam mahkamah, perbicaraan dihakimi oleh hakim yang terkenal di Mujin. Hakim itu diragui. Perbicaraan dimulakan dengan keterangan tertuduh bahawa ayah mereka telah membangunkan sekolah tersebut sebagai sekolah kebajikan. Mereka diajar oleh ayah mereka untuk melakukan kebaikan. Mereka telah memberikan banyak sumbangan menyayangi anak-anak istimewa ini. Sumbangan mereka tidak hanya untuk sekolah, malah untuk pembangunan masyarakat dan gereja. Selepas memberikan keterangan, perbicaraan bersambung pada hari lain. Di ruang lega mahkamah, isteri Tuan Jamil mendekati Cikgu Firdaus kemudian menampar dan meludahnya. Tanda marah, Cikgu Firdaus tidak membalas. Dia hanya tenang sahaja. Tahap kesabarannya sangat tinggi. Perbicaraan hari kedua tiba. Pengawal keselamatan pula memberi kesaksian palsu. Ketika ditanya oleh peguam pendakwa, dia memberitahu bahawa pada malam itu tidak ada orang yang berada dalam tandas tersebut. Begitu juga dengan doktor yang memeriksa kesan rogol terhadap kemaluan mangsa rogol. Peguam pendakwa mendapati doktor telah membuat laporan pemeriksaan palsu terhadap kanak-kanak tersebut. Pihak hakim juga telah memarahi doktor tersebut.
Hari kedua berpihak kepada kanak-kanak istimewa tersebut. Tiba pembicaraan berikutnya. Peguam kanak-kanak tersebut terus berhujah di mahkamah. Dia cuba meminta mangsa untuk mengecam siapakah yang merogolnya. Dia menunjuk ke arah ketiga-tiga orang tertuduh. Dia menceritakan bahawa banyak kali dirogol dan setiap kali selepas dirogol, dia diberikan duit poket untuk menutup mulutnya. Namun demikian, Undang-Undang Korea menyatakan bahawa kesalahan rogol di bawah umur 13 tahun boleh dibatalkan sekiranya ibu bapa atau penjaga memaafkannya. Dalam babak lain, ibu bapa Yuri bersetuju untuk menyelesaikan di luar mahkamah dengan ganti rugi. Begitu juga dengan nenek Minshu, penjaganya menerima maaf dan wang ganti rugi. Cik Haliza tidak bersetuju dengan cara itu. Keadilan harus ditegakkan di mahkamah. Kes rogol Minshu dan Yuri diselesaikan melalui penjaga mereka. Cikgu Firdaus berkata, kita hanya boleh meneruskan kes Yondu kerana Yondu tidak mempunyai ibu bapa. Tidak lama kemudian, Prof Kim, iaitu pensyarah kepada Cikgu Firdaus, menelefon dan mengajaknya makan malam. Dia pun menemuinya di restoran. Ketika sampai, Profesor Kim bersama dengan Peguam Bela Tuan Jamil dan Tuan Jamal. Dalam pertemuan itu, Cikgu Firdaus cuba dirasuah agar menarik diri daripada kes tersebut. Namun, Cikgu Firdaus tidak makan rasuah walaupun rasuah itu cukup lumayan. Dia ditawarkan duit 1 beg penuh. Tetapi dia tetap menolak walaupun ketika itu dia sangat memerlukan wang untuk anaknya yang sakit. Dia hanya minta maaf kepada profesor tersebut lalu pergi. Dalam babak lain, ketika dalam pembicaraan, Yondu ditanya bagaimana anda tahu bahawa pengetua itu merogol anda. Mangsa, Yondu mendakwa bahawa pengetua yang merogolnya. Pembicaraan kali ini berpihak kepada mangsa rogol. Dalam babak berikutnya, Cik Haliza cuba melawat nenek Minshu, namun demikian, Cik Julia lebih awal datang dan memberitahu bahawa dia telah memberikan ganti rugi kepada neneknya yang miskin dan pekak. Cik Haliza kecewa. Dia tidak dapat melakukan apa-apa kerana tindakan itu dalam kerangka undang-undang. Pada malam harinya, Minshu cuba berlatih untuk memberi keterangan di mahkamah. Dia ingin melakukan yang terbaik ketika perbicaraan nanti. Dia telah memperincikan kejadian tersebut dengan bahasa isyarat. Cikgu Firdaus hanya menatap Minshu, lalu berkata bahawa kes kamu telah ditutup kerana ibu bapa kamu telah memaafkan mereka. Minshu kecewa. Kata Cikgu Firdaus lagi, nenek kamu adalah orang yang baik kerana memilih untuk memaafkan. Cik Haliza juga turut kecewa melihat Minshu. Minshu tidak dapat menerima keputusan itu kerana mereka telah membunuh adik saya. Kenapa dia meminta maaf dengan nenek saya, kenapa tidak dengan saya? Dia cuba menyalahkan Cikgu Firdaus kerana telah berjanji untuk menghukum mereka. Cikgu Firdaus juga tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika tidur, Cikgu Firdaus dikejutkan oleh Yondu dan berkata bahawa dia terlupa memberitahu sesuatu di dalam mahkamah. Katanya, semasa kejadian, dia melihat ada CCTV di pejabat pengetua. CCTV itu sebagai bukti kukuh untuk mendakwa dengan hukuman yang lebih berat. Oleh itu, Cikgu Firdaus dan Cik Haliza pun pergi mendapatkan rakaman tersebut di sekolah. Dia berjaya memecah masuk ke pejabat pengetua dan mendapatkan rakaman tersebut. Kemudian, keesokan harinya, Cik Haliza dan Firdaus menyerahkan rakaman tersebut sebagai bukti kukuh kepada peguamnya. Menurut peguamnya, keputusan perbicaraan akan diumumkan tidak lama lagi. Cikgu Firdaus bertanya, bolehkah perbicaraan diadakan sekali lagi berdasarkan bukti baharu ini? Menurut peguam mangsa, dengan bukti yang ada ini, pihak hakim tidak boleh melakukan apa-apa. Ini bukti sangat kukuh. Dia berjanji untuk memberikan bukti ini terus kepada hakim untuk menilai sebelum keputusan diumumkan. Apabila tiba hari perbicaraan, Cikgu Firdaus melangkah dengan penuh yakin. Dia yakin bahawa hari ini hari kemenangan untuk memperjuangkan keadilan. Tetapi, ketika di dalam mahkamah, Tuan Hakim mengumumkan bahawa sebagai seorang guru bagi pelajar pekak dan bisu, melakukan jenayah rogol kepada kanak-kanak tersebut merupakan satu kesalahan besar dan boleh diberi hukuman berat. Walau bagaimanapun, anda semua telah banyak memberi sumbangan terhadap pembangunan gereja dan masyarakat Mujin, memandangkan keluarga Yuri dan Minshu juga telah memaafkannya di luar mahkamah dan mengambil kira bagaimana mereka menjaga anak-anak kurang upaya selama ini, maka dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman Cikgu Jupri dipenjarakan 8 bulan. Tuan Jamil dan Tuan Jamal masing-masing dipenjarakan 6 bulan. Cikgu Firdaus dan Cik Haliza terkejut dengan keputusan itu. Keputusan muktamad. Sebahagian penyokong mangsa tidak bersetuju dengan hukuman yang sangat ringan itu. Cikgu Firdaus hanya terdiam, terpaku dan memerhatikan peguam yang dipercayai. Dalam hatinya, mengapa tidak ada perbicaraan lain kerana ada bukti baharu yang sangat kukuh? Peguam itu mengambil fail-fail lalu pergi. Cikgu Firdaus tidak menyangka bahawa peguam yang dipercayai telah mengkhianati kepercayaannya. Cik Haliza cuba menemui peguam tersebut tetapi dihalang oleh pengawal keselamatan mahkamah. Di kandang saksi, ketiga-tiga tertuduh gembira dengan keputusan itu. Cik Julia juga kelihatan gembira dan tersenyum sinis. Dia juga melihat Inspektor Sharp menyambut baik keputusan itu. Yondu dan Minshu menangis dengan keputusan itu. Mereka tidak dapat menerima keputusan yang sangat tidak adil. Tidak puas hati dengan keputusan itu, Minshu cuba membalas dendam.
Pada satu malam ketika hujan, Min Shu bertemu Cikgu Jupri. Tanpa berkata apa-apa, Min Shu menikam cikgu tersebut. Oleh sebab tikamannya tidak terlalu dalam, maka cikgu tersebut sempat bertindak balas untuk mempertahankan diri. Lalu dia berkata, sampai hati engkau menikam cikgu engkau sendiri. Pergelutan berlaku sehingga ke landasan kereta api. Cikgu Firdaus dan Cik Haliza cuba pergi ke tempat kejadian setelah diberitahu oleh Yondu. Di landasan kereta api, Min Shu menikam kaki cikgu menyebabkan cikgu terbaring dan Min Shu menyambung pergelutan sehingga kereta api menggilis mereka berdua. Cikgu Firdaus dan Cik Haliza tidak sempat menyelamatkan Min Shu. Cikgu Jupri dan Min Shu mati di tempat kejadian. Beberapa hari kemudian, Cikgu Firdaus dan Haliza terus memperjuangkan nasib kanak-kanak tersebut. Mereka melakukan perhimpunan aman di hadapan mahkamah. Mereka berhimpun secara duduk. Pihak polis dikerahkan untuk mengawal perhimpunan tersebut. Beberapa kali pihak polis meminta para peserta perhimpunan untuk bersurai tetapi mereka tidak berganjak. Polis bertindak menyembur air bergas untuk menyuraikan perhimpunan. Sebahagian peserta perhimpunan dipukul dan dipijak oleh pihak polis. Cikgu Firdaus pula membawa gambar Min Shu yang baru sahaja meninggal ke tengah-tengah keriuhan perhimpunan. Lalu berkata, Min Shu ialah kanak-kanak yang pekak dan bisu. Tolonglah dia. Polis menyemburnya beberapa kali sehingga ditekan ke permukaan jalan raya. Yuri dan Yondu hanya menangis melihat kekecohan itu. Kanak-kanak itu berasa bahawa masih ada insan yang menyayangi mereka dan berasa bahawa kanak-kanak kelainan upaya tidak ada beza dengan orang lain. Masih ada yang sanggup memperjuangkan keadilan dan berusaha untuk menghukum kekejaman. Kesimpulannya, kisah ini memaparkan kekejaman pihak-pihak tertentu yang sepatutnya membela nasib kanak-kanak istimewa. Selain itu, ia juga memperlihatkan bahawa rasuah dalam kalangan golongan profesional masih berleluasa dan hal ini merosakkan keadilan dalam kehidupan. Rasuah ialah perosak yang paling kejam. Harap penonton dapat mengambil iktibar dalam filem ini. Sekian, terima kasih.